saya Normanza Afika binti Abdul Rahman. Nama saya Muhammad Hamzah Syah bin Khairul Hasni. Nama saya Syaiful Azizmi bin Syaiful Azmi. Nama saya Naimah Ali Azlan. Saya Muhammad Hafiz Kuzaimi bin Muhammad Kadir. Nama saya Sharifah Alina Barabah binti Sa'aswad. Terdapat 4 objektif yang ada di dalam majalah ini. Nombor 1, menunjukkan bagaimana amalan adat dan patah larang dari masyarakat berbilang etnik masih kekal relevan dan diwarisi dari generasi ke generasi. Yang kedua, memperkenalkan dengan lebih mendalam tentang adat dan patah larang setiap kaum kepada masyarakat supaya mereka lebih cakna akan budaya-budaya yang terdapat negara ini. Yang ketiga, memupuk dan memelihara semangat perpaduan tanpa mengira kaum dan budaya di dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan yang keempat, memperkayakan dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosio-ekonomi. Terdapat 5 perkara yang akan dibincangkan di dalam majalah. Perkara pertama adalah hubungan sosial masyarakat di Malaysia. Perkara yang pertama ini akan membincangkan tentang cabaran sosial dalam membina kepersepaduan dan ke arah Malaysia berbilang etnik dan harmoni. Perkara yang kedua adalah perkongsian budaya. Di sini akan menceritakan kepentingannya pelbagai budaya dalam identiti Malaysia dan norma Malaysia yang sebati dalam masyarakat. Perkara yang ketiga pula adalah relevansi amalan rumah terbuka. Dalam ini, kita akan menceritakan tentang mengeratkan hubungan kaum dan mempelajari kepelbagaian budaya lain. Yang keempat pula adalah adat pantang larang perkahwinan kaum Melayu, Cina dan India. Yang kelima adalah adat resah menyambut kelahiran bayi antara kaum. Di sini, kita akan menceritakan tentang adat resah menyambut kelahiran bayi kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Oleh itu, mari kita lihat isi yang pertama, iaitu hubungan sosial masyarakat di Malaysia. Hubungan antara 3 kumpulan etnik utama iaitu Melayu, Cina dan India adalah bersifat dinamik yang memerlukan pemahaman yang mendalam. Keharmonian antara masyarakat pula dapat dicapai melalui 3 aspek iaitu pendidikan, budaya dan komunikasi. Yang pertama, pendidikan. Dengan pendidikan yang inklusif, kita dapat membina kesedaran tentang kepelbagaian budaya dan menggalakkan toleransi antara etnik. Seterusnya, budaya. Pengiktirafan dan penghormatan terhadap warisan budaya masing-masing dapat dicapai melalui sambutan perayaan dan lain-lain. Yang terakhir, iaitu komunikasi. Penyelarasan penggunaan bahasa Melayu serta program dialog antara etnik membuka pintu kepada persefahaman yang lebih baik. Perkongsian budaya di Malaysia telah membawa kepada kesepaduan dan perpaduan kaum. Perpaduan elemen-elemen budaya dari pelbagai etnik, terutamanya kaum Melayu, Cina dan India telah mencipta landscape budaya yang kaya. Kepelbagaian budaya dapat dilihat dari segi makanan, pakaian, perayaan dan juga bahasa. Elemen makanan merupakan contoh yang jelas bagi kepelbagaian budaya. Hidangan seperti nasi lemak, roti canai dan bak kutih merupakan sebahagian daripada warisan kuliner yang membanggakan. Selain itu, kebudayaan juga tercermin dalam pakaian tradisional seperti baju kebaya, baju kurung, congsam, sari dan kurta. Setiap pakaian menonjolkan keindahan seni dan reka bentuk yang unik kepada etnik masing-masing. Perayaan keagamaan juga menjadi penanda kepelbagaian budaya. Di Malaysia, kita menyaksikan perayaan Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali dan juga perayaan lain yang dirayakan secara bersepadu oleh masyarakat pelbagai. Akhir sekali, kita juga mempunyai bahasa, iaitu penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia. Antara faedah daripada mengamalkan amalan rumah terbuka ialah kita dapat mengeratkan perpaduan antara kaum. Hal ini kerana semua lapisan masyarakat bebas menghadiri majlis rumah terbuka tanpa perlu mengira agama ataupun bangsa. Bagi masyarakat yang tinggal di bandar, mereka selalunya sibuk dengan urusan harian sehingga tidak memiliki masa untuk berkenalan sesama jiran tetangga. Apabila majlis rumah terbuka diadakan ketika musim perayaan, mereka dapat saling berkenalan antara satu sama lain. Di samping itu, dapat juga mengelakkan fitnah apabila mengetahui perkara yang sebenar. Selain itu,
kita dapat mempelajari keindahan dan keunikan budaya kaum lain. Masyarakat Malaysia terdiri daripada 3 kaum majoriti, iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Apabila menjelang musim perayaan, seringkali masyarakat Malaysia dipamerkan dengan keunikan dan keindahan budaya yang ditampilkan oleh tuan rumah. Sebagai contoh, kita akan dapat melihat seni lantai kaum India, iaitu kolam apabila menjelang hari perayaan Deepavali. Menurut kepercayaan kaum India, kolam merupakan satu seni lantai yang terhasil daripada beras putih dan juga beras berwarna-warni. Kolam juga bermaksud merupakan satu medium untuk bersedekah ataupun berkongsi sumber alam dengan hidupan-hidupan yang lain. Pantang larang perkahwinan kaum Melayu. Yang pertama, pantang larang bermula dengan tidak keluar bersama pasangan selama 40 hari sebelum diijab kabulkan, bagi mengelakkan kritikan dari masyarakat selain untuk mengawal nafsu serta menimbulkan perasaan rindu yang mendalam. Bakal pengantin juga disarankan tidak keluar rumah bagi melindungi diri dari individu berniat buruk serta kecelakaan. Yang ketiga, pengantin juga diminta untuk tidak mengambil cermin terutamanya selepas waktu maghrib untuk mengelakkan diri dari kemungkinan terkena sihir. Pantang larang kaum Cina. Yang pertama, calon pengantin tidak disarankan menghadiri upacara pengebumian selama tempoh 3 bulan sebelum dan selepas majlis perkahwinan. Hiasan dalam majlis perkahwinan tidak digalakkan untuk menggunakan warna putih, biru tua, hitam dan hijau. Yang ketiga, dalam bilik tidur pengantin baru, katil, meja dan almari perlu diletakkan dalam kedudukan yang biasa dan bukannya sudut bilik. Pantang larang kaum India. Yang pertama, pengantin perempuan dilarang mengikuti rombongan kerana dianggap tidak sopan. Kad jemputan perlu disiapkan mengikut takvim Hindu tanpa sebarang kesalahan. Jika terdapat sebarang kesilapan, perkahwinan itu mungkin tidak dapat dilaksanakan dengan lancar. Jika majlis perkahwinan diadakan di kuil, hanya makanan sayur-sayuran yang boleh disajikan kepada para tetamu dan makanan lain tidak dibenarkan. Akhir sekali adalah adat dan pantang larang kelahiran bayi mengikut kaum. Adat kaum Melayu. Yang pertama, kelazimannya bayi lelaki akan diazankan di kedua-dua belah telinganya, manakala bayi perempuan akan diikomahkan. Ini dilakukan oleh bapa atau datuk bayi dan merupakan amalan yang berunsur keagamaan. Yang kedua, adat naik buai merupakan satu-satunya majlis yang masih diamalkan hari ini. Masuk upacara ini dijalankan, bayi tersebut akan diletakkan di dalam buaian yang menggunakan kain songket atau batik dan dihiaskan indah dengan bunga-bungaan. Adat bersunat bagi bayi perempuan lazimnya dilakukan ketika bayi itu masih kecil, iaitu beberapa hari selepas dilahirkan. Bagi kanak-kanak lelaki, mereka akan menjalani adat bersunat atau dipanggil berkatan ketika umur mereka dalam lingkungan 8 hingga 12 tahun. Adat kaum Cina. Kenduri diadakan apabila bayi mencapai umur sebulan. Kuih khas yang berbentuk bulat berwarna merah dan kuning yang berintikan kacang dan tausu serta telur yang diwarnai merah diberikan kepada saudara mara di mana mereka akan membalasnya dengan membawa hadiah berupa pakaian bayi. Dan yang kedua, masyarakat Cina juga mengamalkan adat mencukur rambut kerana beranggapan rambut bayi yang dilahirkan adalah rambut sementara. Selain itu, ialah adat memberi nama. Nama orang Cina terdiri daripada 3 perkataan yang dimulai dengan nama keluarga. Sistem nama yang baik perlu mengambil kira makna, unsur yin dan yang serta dibuat mengikut perhitungan matematik Cina. Adat kaum India. Waktu kelahiran akan dicatat dengan tepat bagi menentukan bintang bayi mengikut kalender Hindu. Bintang bayi ini akan menentukan mental, fizikal dan rohani bayi sehingga dewasa. Sebaik sahaja bayi dilahirkan, Sami akan membisikkan Gayatri Mantiram, iaitu sejenis mantra Tuhan di telinga bayi sebelum tali pusat dipotong. Namun begitu, adat ini disesuaikan dengan hanya membisikkannya sebaik sahaja melihat bayi tersebut kerana perubatan moden tidak membenarkan sesiapa memasuki bilik bersalin. Adat ini bertujuan untuk membawa rahmat kepada bayi tersebut. Bayi yang baru dilahirkan juga akan disapu madu bercampur minyak sapi di dalam lidahnya. Minyak savanai, iaitu campuran minyak kadang-kala digunakan. Kegunaan minyak ini dipercayai boleh membawa kecantikan dan supaya bayi tidak diserang sebarang penyakit.